Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasajjil lisani wa qalbi bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil bahr wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil 'ilm hasin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi keizinan dan taufik untuk kita meneruskan lagi pengajian daripada kitab Fathul Mu'in. Pada bab solat jenazah, kita berhenti pada muka 134 terjemahan ni. Yang ketujuh dah, 83 dah. Wasabi'uha, situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wasabi'uha salamun كغيرها بعد رابعة ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي واغفر لنا وله. Kata dia yang ketujuhnya ialah salam. Sama seperti selain sembahyang. Selain sembahyang banyak, samalah. Sembahyang wajib baca, wajib disudahi dengan salam. Selepas takbir yang keempat, tidak wajib pada yang keempat ini menyebut selain salam. Akan tetapi disunatkan, ya Allah, diterjemahlah kita biasa, Allahumma la tahrimna ajrahu tu. Ya Allah, janganlah engkau tegah pahalanya, iaitu pahala sembahyang di atasnya atau pahala musibah ini, dan jangan engkau fitnahkan kami selepasnya, iaitu dengan mengerjakan maksiat, dan ampuni kami dan dia. Jadi seterusnya masuk kepada rukun yang ketujuh daripada rukun-rukun solat jenazah. Wasabi'uha, yang ketujuhnya daripada rukun sembahyang jenazah ini, salamun, iaitu salam. Kaghairiha, seperti selain daripada solat jenazah. Sebagaimana ta'rif solat kan, aqwalu wa af'alu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi solat tu sendiri ialah perbuatan dan perkataan yang mula dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan hukumnya samalah yang seperti solat, sujud tilawah, sujud syukur. Jadi kan kita mula dengan takbir, kalau luar sembahyang lah. Sujud tilawah luar sembahyang, mula dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi salam tu kena ada. Bila salam ini ba'da rabi'atin, selepas takbir yang keempat. Takbir yang nombor 4 tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat tu, lepas tu salam. Itu rukun dia. Wala yajibu fi hadhihi dhikrun ghairu salam. Dan tidak wajib pada ini takbir yang keempat ni selain zikir selain salam. Dari segi ada perkara-perkara rukun lain tak ada. Mana lepas takbir keempat nak bagi salam terus boleh. Tidak ada satu zikir yang wajib selepas takbir yang keempat. Lakin tetapi yusannu, disunatkan kita baca doa jugalah. Disunatkan baca doa
Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau haramkan kami pahalanya. Jangan haramkan kami akan pahalanya. Pahala apa? Ai ajras salati alaih, pahala salat jenazah ke atas mayat ni. Kan pahala dia besar kan. Siapa yang sembahyang kepada jenazah, maka diberi kepadanya qirat. Dapat satu qirat. Satu pahala besarnya umpama bukit Uhud. Besarlah bukit Uhud ni. Dan siapa yang mengiringi jenazah, setelah solat dia iringi jenazah sampai ke kubur, sehingga tanam, dapat qiratan. 2 qirat. 2 pahala besar bukit Uhud. Nampak? Jadi jangan engkau haramkan kami akan pahalanya. Ai ajras salati alaih, pahala selawat ke atas jenazah. Tu maksud haramkan pahala tu. Au ajral musibah. Setengah ulama kata jangan haramkan pahala musibah. Kerana kehilangan orang ni ialah satu musibah. Jadi musibah ni pahala besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sebut sesungguhnya Allah Ta'ala akan sempurnakan pahala orang bersabar ni bighairi hisab, tanpa ada hisab tertentu. Tidak ada limit, tak ada had. So jadi pahala bersabar atas musibah ni, kita minta supaya Tuhan jangan haramkan kita, biar kita dapat ugak, biar kita dapat attack pahala tu. Wala taftinna ba'dahu, jangan engkau fitnahkan kami selepasnya. Selepas mati, si mati ni jangan jadikan kami terfitnah. Jangan sebab apa? Birtika bil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Sama ada meratapi mayat, waktu maksiat jelas-jelas lah. Ratapi mayat, berbiji sabak. Dalam kitab tua tulis tak, berbiji sabak tu maknanya menangis. Jadi menangis bukan menangis biasa, menangis menolong. Meratapi mayat ni macam orang Cina buat tu. Dah bayar. Itu adat jahiliah. Pak kita mungkin tak ada dah, alhamdulillah ada aja tengoklah. Setara tu. Kalau setengah negara ada lagi. Siapa dia bertepik-tepik tengah jalan, habis cabut. Kalau tu orang puan tu tudung cabut, tak, pukul dada dan seumpamanya. Itu semua dilarang. Jangan kau fitnahkan birtika bil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Dan juga apa lagi, fitnah selepas kematian. Dengan sebab matinya si mati tu, mintalah supaya jangan kita terfitnah dengan melakukan maksiat-maksiat. Tak, contoh ketua keluarga, si bapa meninggal. Jadi lepas meninggal, anak keluarga tu tak semayang dah. Masa ada ayah takut tak semayang. Takut kena godang, takut kena marah. Ni tak ada si mati, tak ada ayah, ni jadi lagu. Tak ambuhlah. Tak ambuh supaya difitnahkan setelah daripada kematian. Waghfir lana walahu, dan ampunkanlah bagi kami dan ampunkanlah bagi si mati. Kemudian katanya walau takhallafa an imamihi bila uzrin bi takbiratin hatta syara'a imamuhu fi ukhra batalat salatuhu. Walau kabbara imamuhu takbiratan ukhra qabla qira'atil masbuqi al-fatihata taba'ahu fi takbiratin wa saqatatil qira'atu anhu wa idza sallama al-imamu tadaraka al-masbuqu ma baqiya alayhi ma'al adhkar. Kalau makmum tertinggal dari imamnya tanpa uzur dengan satu takbir hingga imamnya masuk pada takbir tu, akbir tu takbir, salah tulis tu, sehingga masuk pada takbir yang lain, batal sembahyangnya. Jikalau imamnya takbir dengan takbir yang lain sebelum masbuk itu membaca Fatihah, dia mengikutnya pada takbir dan gugur daripadanya Fatihah itu. Apabila imam salam, masbuk itu memperdapatkan apa yang tinggal di atasnya serta zikir-zikirnya.
Okey. Tengok sini. Ni penting kat ni. Ni penting juga. Penting kat mana ni? Tengok dia kata sini, walau takhallafa an imamihi. Kalaulah seseorang itu ketinggalan. Takhallafa ni makna ketinggalan daripada imamnya bila uzrin, tanpa uzur. Imam dia tak pergi lagi, dia ketinggalan. Bitakbiratin, dengan satu takbir, hatta syara'a imamuhu, sehingga imamnya masuk. Syara'a ni mula imamnya fi ukhra, ay fi takbiratin ukhra, pada takbir yang lain pula. Batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Nampak ni? Dia kata gini, sekarang ni apabila seorang makmum ikut imam, kerana takbir ni umpama rakaat, 4 takbir tu dikira umpama rakaat, maka kalau ketinggalan satu takbir, dikira batal. Ni mana ni? Yang tanpa uzur. Kalau yang ada uzur, dibenarkan dua. Dia lain sikit dengan masalah solat jemaah dengan masalah sembahyang jenazah. Okey, tengok kita baca ni dulu. Kita takbir bersama Tok Imam, dan Tok Imam pun kita takbir baca Fatihah. Tok Imam baca Fatihah. Tok Imam takbir kedua untuk selawat, kita dah takbir lagi. Tanpa uzur ni. Antara uzur, kalau kita baca lambat, kalau kita terlupa nak baca Fatihah, kalau kita benda ni nisyan, lambat baca, tak dengar takbir tu imam, ataupun jahil, itu uzur. Ini kalau tanpa uzur. Tok Imam dah takbir kedua, kita dah ikut lagi, kita saja, tak mau ikut lagi. Takbir kedua dah batal gitu. Dia kira tidak sempurna lagi, ketinggalan satu takbir. Nak kira telah sempurna ketinggalan, maknanya bila Tok Imam takbir yang kedua untuk selawat, kita dah takbir lagi. Tok Imam mula takbir ketiga, baru dikira kita ketinggalan satu takbir. Maka kena hukum ni. Dia kata, walau takhallafa an imamihi bila uzrin bitakbiratin, dengan satu takbir. Surahnya macam mana? Hatta syara'a imamuhu fi ukhra, sehingga imam masuk takbir yang lain, yakni takbir ketiga. Jaga molek tu. Maknanya kalau Tok Imam takbir kedua, kita masih Fatihah lagi, tak kira ketinggalan lagi tu. Tak kira ketinggalan yang batal. Tinggal memang tinggal dah lah. Tak kira batal lagi. Dia kira Tok Imam takbir yang ketiga. Takbir ketiga baru dikira. Kalau kita masih tak gerak lagi, masih diri Fatihah lagi tanpa uzur, batal semuanya. Sebab kita dah cerak, confirm ketinggalan satu takbir, yang mana dalam semayang jenazah ni, takbir ni umpama satu rakaat. Okey. Okey. Jadi dia katanya batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Sembahyang batal. Okey, selesai dah situ kan? Isu masalah sini mata nak sebut. Kita baca hak dalam syarah sikitlah. Ini masalah kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur, orang ini dibenarkan dua takbir. Makna apa orang uzur ni? Kita lambat baca Fatihah, ataupun Tok Imam sangat lajulah, ataupun kita lalai tak dengar Tok Imam baca takbir dan seumpamanya, maka orang ini dikira uzur. Ni makmum apa? Makmum muafiq ni.
Maka bila makmum takbir, Tok Imam sekalipun takbir, Tok Imam takbir, makmum takbir, tiba-tiba Tok Imam takbir yang kedua, lepas tu Tok Imam takbir ketiga, ketinggalan satu takbir. Tok Imam takbir yang keempat, Tok Imam takbir yang keempat, baru dikira ketinggalan dua takbir. Baru ketinggalan dua takbir. Mana? Kita masih dalam takbir pertama Fatihah. Tok Imam takbir kedua, tinggal. Ketiga baru tinggal kira satu. Tok Imam start takbir keempat, dikira tinggal dua. Ni kalau dah ikut batal ni. Ni batal. Orang mana? Orang yang ada diberi keuzuran, seperti dia lupa, ataupun dia lambat baca Fatihah, ataupun dia tak dengar Tok Imam takbir, ataupun jahil. Sama juga lah. Jadi ketika itu orang itu dibenarkan jangan sampai dua takbir. Dia boleh pergi terus lagi. Maknanya dia terus ikut susunan sembahyang dia. Okey. Jelas tak? Ada dua keadaan ni. Yang masalah beri uzur tadi itu di sisi Syekh Muhammad Muhammad Ramli. Di sisi Syekh Ibn Hajar tak ada masalah. Kalau ada keuzuran ni di sisi Syekh Ibn Hajar tidak batal. Tidak batal. Tengok di sini. Dia kata kalau dia ketinggalan satu takbir tanpa uzur sehingga imam mula masuk pada takbir seterusnya, takbir ketiga, maka batal sembahyang dia. Walau kabbara imamuhu takbiratan ukhra. Kalau ni sesat makmum biasa ni. Sekarang ni masuk isu makmum masbuk. Makmum yang takbir bersama dia takbir lewat. Tok Imam sembahyang dah, sembahyang solat jenazah. Jadi makmum ni datang lewat. Dia tak sempat kadar Fatihah dengan qiyam imam. Qiyam takbir pertama. Qiyam yang takbir pertama. Dia tak boleh kira semua sembahyang tu. Qiyam yang takbir pertama. Dia mari lewat, mari tengah dah. Tok Imam dah takbir dah, baca Fatihah dah. Tengah dah. Jadi sembahyang jenazah ni tak ada surah. Hukumnya gimana? Hukumnya dia masbuk ke? Sama macam sembahyang. Jadi sembahyang jenazah pun ada hukum masbuk ke? Jadi bila Tok Imam walau kabbara imamuhu takbiratan ukhra, jika bertakbir oleh imamnya takbir yang lain. Kita kata takbir mana ni? Kita kata macam takbir kedua lah. Qabla qira'atil masbuki al-fatihata, sebelum membaca makmum masbuk Fatihah, ataupun sebelum habis. Dah kira lah dia baca sikit dah, ataupun dah baca langsung, dia Allahu Akbar, Tok Imam pun takbir kedua. Tok Imam takbir kedua, dia baru baca sikit Fatihah, dah habis lagi, ataupun dia tak baca langsung, maka hukumnya taba'ahu fi takbirihi. Maka dia kena ikut pada takbir apa? Takbir Tok Imam, ikutlah. Taba'ahu fi takbirihi, maka mengikutlah oleh makmum akan imam pada takbirnya. Wasaqatatil qira'atu anhu, dan gugur bacaan daripada imam. Okey, gugur bacaan daripada imam. Gugur bacaan daripada makmum masbuk pada imam. Gugur bacaan anhu ai al-masbuk. Jadi makmum masbuk ni Fatihah tu gugur, Tok Imam tanggung. Dan dia tak payah baca Fatihah. Dia makmum masbuk, sebagaimana kita mari lewat semayang kan, tengah dah tak habis Fatihah lagi, Tok Imam rokok, kita rokok sekali. Fatihah kita kalau kita tak baca lagi, Tok Imam tanggung. Kalau baca separuh, pok baki tu Tok Imam tanggung. Jadi sama. Gugur Fatihah daripada ni. Kita selesai. Ni amal ada buat ni tak? Main jenazah mari lewat, main ikut dam ni. Jadi hukumnya ada tata cara dia. Wa idza sallama al-imamu, apabila selesai. Tadi hukum makmum masbuk. Ni hukum secara keseluruhan pula ni. Wa idza sallama al-imamu tadaraka al-masbuku ma baqiya alaihi ma'al azkar. Apabila memberi salam oleh imam,
maka mendapat oleh makmum apa yang tinggal ke atasnya daripada zikir-zikir. Ni kalau mari lewat, dia mari takbir kedua, ketiga dah, maknanya dia tak cukup dia takbir. Kalau dia mari pada awal dan kes masbuk, dia tak payahlah salah sekali dengan imam, sebab Fatihah tu ditanggung. Jadi di sini yang tidak sempat pada awal semayang, dia mari pada takbir kedua, ketiga dan keempat, maka cara dia lepas tu imam salam, dia kena tambah takbir biar cukup 4. Tambah takbir biar cukup 4. Ni tak imam takbir sekali kau salam. Tak imam salam kau. Apa? Tak imam salam juga. Tak boleh lah. Kalau tak cukup lagi 4 takbir, kena cukupkan takbir yang keempat. Okey. Jadi hak Fatihah tak digugur walaupun ini disuruh panjang dia dalam furuk dia bincang. Walaupun kan kita tahu dah Fatihah ni boleh baca kat takbir lain boleh kan. Takbir kedua boleh baca, Fatihah ketiga. Walaupun dia ada niat nak tu, gugur juga. Hak tu yang paling mudah, atau kita kata antara pandangan yang ulama sebut, hatta orang yang ada niat sekalipun, tapi kerana dia dikira masbuk, maka bacaan Fatihah itu telah ditanggung oleh imam. Jelas Jadi bila tu imam salam, makmum yang belum cukup 4 takbir, maka dia dapatkan apa yang tinggal beserta zikir-zikirnya. Hak rukun lah, selawat. Kalau dah selawat, ada selawat. Doa pada takbir ketiga kena doa. Lepas tu salam lah, takbir keempat salam. Okay. Jelas tak Kemudian wa yuqaddamu fil imamati fi salatil mayyiti walau mar'atan abun au naibuhu fa abuhu thumma ibnun fanaibuhu thumma akhun li abawaini fali abin thumma ibnuhuma thumma al-ammu kadzalika thumma sairul asabati thumma mu'tiqun thumma dhu rahimin thumma zaujun. Didahulukan bapa atau naibnya pada imamah menjadi tok imam sembahyang jenazah, imamah sembahyang mayat, walaupun perempuan, walaupun mayat itu perempuan, maka bapanya, kemudian anak lelaki, maka anak lelakinya, kemudian saudara lelaki seibu sebapa, maka sebapa, kemudian anak lelaki keduanya, kemudian bapa saudara sebelah bapa, seperti demikian itu. Kemudian sekalian asabah, kemudian zawi arham. Zawi arham ni makna yang ada hubungan rahim. Kau khabar tapi yang bukan mari kau ayah ni. Dia ni zawil arham. Kemudian suami. Okay. Tengok, ini pada masalah siapa yang perlu didahulukan dalam susunan jadi tu imam. Wa yuqaddamu fil imamati fi salatil mayyiti, maka didahulukan pada menjadi tu imam pada sembahyang jenazah, walau imra'atan, walau kanatil walau kanal mayyitu imra'atan, walaupun mayat itu mayat perempuan. Siapa yang mula-mula? Abun, ayah dia dulu. Ni kena ambil perhatian lah tak? Ayah dia dulu. Bukan Tok Wakil. Wahabi salang biar banyak sikit, biar tebal sikit salang waktu. Tok imam beri kepada ahli yang layak lah, ahli waris. Abun, bapak dulu. Au naibuhu, ataupun naik dia apa? Makna orang yang ayah suruh. Ni boleh kadang-kadang ayah dia kata tak apalah, yang berhormat lah. Tak apa lah. Ahli waris tu ni awal-awal mari depan dah. Mana jenazah? Okey. Siap dah ke dah? Okey. Siap dah ke dah takbir. Kadang hok jadi tu hok apa ni? SU politik lah, suruh enggak. Tok Akil tak ada benda suruh politik, suruh gigi. Start ni. Kena tahu hukum dia. Tanya ayah dulu, tak apalah. Tak ustaz lah jadi
Tak apalah kalau gitu. Naibu, tapi tak payah moleknya. Dia kenapa didahulukan? Ini qaul jadid. Nampak tak? Kalau ikutnya, kalau semayang biasa, semayang 5 waktu ni, yang paling utama ialah al-imam, ketua lah. Ketua tu maknanya kalau sultan, kalau menteri, tak, kalau wakil rakyat tempat tu dia. Itu pada semayang yang jemaah ni. Baru didahulukan tu, sebab di segi lihat pada penguasaan. Tetapi dalam sembahyang jenazah ni yang dilihat ialah dari segi hubungan kerabat. Kenapa? Biasanya yang sedih, yang kesedihan lebih berat ni ialah kaum kerabat dia. Jadi kaum kerabat ni bila kesedihan, dia tentu berdoa dalam keadaan penuh harap kepada Allah. Maka diharapkan untuk kabul doa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi didahulukan kaum kerabat. Okey. Jadi dia kata sini, abun au naibuhu, atau yang dipengganti kepada bapak. Bapak suruh orang lain. Fa abuhu, kemudian bapak kepada bapak, iaitu datuk. Thumma benun, kemudian anak. Thumma ibnun, kemudian anak kepada si mati. Fabnuhu, ibnuhu mana? Cucu. Anak kepada anak, cucu. Thumma akhun, kemudian saudara si mati. Akhun li abawaini, saudara semua sepak dengan si mati. Fali abin, kemudian kalau tak ada, saudara sebapa. Thumma ibnuhuma, kemudian anak mereka berdua. Siapa? Anak kepada saudara si ibu sebapa, sepupu lah. Betul sepupu? Tak sepupu, panggil mana? Anak dara lah. Anak dara, anak saudara. Apa? Anak saudara si mati, yang mana dengan ayah dia tu adik-beradik semua sepak. Thumma ibnuhuma, kemudian tak ada anak saudara sebapa. Thumma al-am, kemudian baru pak dara, adik-beradik ayah. Kadzalika, demikian juga. Mana? Amun li abawaini. Kadzalika ai li abawaini au li abin. Tengok dulu. Pak saudara semua sepak dengan bapak si mati. Dengan bapak si mati, dipanggil pak saudara, adik-beradik kepada ayah semua sepak. Pak saudara semua sepak. Ataupun pak saudara sebapa, adik-beradik dengan ayah sebelah bapak. Ini main belah asabah ni, belah bapak belaka. Thumma sa'irul asabah, kemudian baki asabah lain. Mana ibnu am, sepupu si mati. Thumma mu'tikun, kemudian mu'tik. Mu'tik apa dia? Tuang yang memerdekakan dia. Tuang yang memerdekakan. Kalau jenazah dulu asalnya hamba, kemudian dia merdekakan. Tak ada dah waris dia, tak ada. Maka yang aula menjadi imam ialah mu'tik dia, yang memerdekakan dia. Sebab walak boleh ke dia. Summa dzu rahimin, kemudian zawil arham. Kaum khabat yang bukan belah bapak ni. Nampak tak? Contoh tok belah mak. Tak, pak saudara belah mak. Pak saudara mak. Itu dipanggil dzu rahimin. Thumma zaujun, kemudian barulah suami. Dia suami. Suami itu kediam sekali. Okey. Jadi masalah mati ni maknanya didahulukan belah hubungan darah, hubungan kerabat ni. Kalau ikut suami pun kediam sekali. Maknanya kalau ada ayah si mati, tok lelaki kena minta izin dengan bapak, dengan ayah dia, wali, kata saya nak jadi tok imam ke mana ke. Kalau tidak, yang lebih aula ialah ikut susunan tadi lah. Katakanlah mati ke perempuan tak, kita tok lelaki dia, yang aula semayang dia ialah hak kat belah keluarga. Nampak tak? Pak dia, tok dia, anak dia. Anak dia pun anak kita juga. Tapi suami ni kediam sekali.
Jadi dia orang lelaki tak tahu dah lepas ni cari lain pula. Kita ada edah. Orang lelaki tak ada edah. Tak ada edah. Habis. Kemudian katanya wa syurita laha ay as-salat lis-salati 'ala al-mayyit ma'a syuruti sa'iris salawati taqaddumu tuhrihi ay al-mayyit bima'in faturabin fa in waqa'a bi hufratin aw bahrin wa ta'azzara ikhrajuhu wa tuhruhu lam yusalla alaihi alal mu'tamadi. Disyaratkan baginya, iaitu bagi sembahyang mayat serta syarat-syarat sekalian sembahyang terdahulu sucinya. Syarat-syarat sekalian sembahyang terdahulu sucinya. Gitu. Syaratnya terdahulu suci. Iaitu mayat itu dengan air, kemudian dengan tanah kalau tak ada air. Maka jika dia jatuh dalam lubang atau laut serta teruzur mengeluarkannya dan menyucikannya, tidak disembahyangkan dia di atas pendapat yang muktamad. Tengok. Wa syurita laha, disyaratkan baginya ailis salati 'alal mayyit, syarat sembahyang atas mayat ni. Ma'a syuruti sa'iris salawati, beserta syarat-syarat sembahyang lain. Syarat mana? Mesti tutup aurat kita kan, kena ada wuduk. Ada syarat tambahan, syarat ke atas mayat ni. Okey. Syarat ke atas mayat ni ada syarat tambahan. Apa dia? Iaitu taqaddumu tuhrihi, terdahulu sucinya. Jenazah kena mayang dulu. Jenazah kena mandi dulu. Selesai mandi dulu. Kalau kita sembahyang jenazah yang hadir depan, tak ada masalah. Ini kalau orang sembahyang ghaib ni, kita sembahyang jenazah duduk lain. Jadi dengar berita, kita pun buatlah pengumuman kita akan sembahyang jenazah ghaib pada malam ini kepada si fulan dan si fulan. Padahal dak mandi dia. Nampak tak? Jenazah dak mandi lagi. Nampak? Jadi kena pastikan dulu. Hello sepatah, tanya sepatah, mandi dah lagi ni? Dia lewat dah apa? Kalau lewat dah apa? Ni kalau awal sebelum pada jenazah mandi dah boleh. Sebab syarat untuk sembahyang jenazah taqaddumu tuhrihi, terdahulu mandinya, sucinya mayat. Suci al-mayyiti bima'in, dengan air, faturabin. Kalau tak ada air maka tayamum. Kalau jenazah tu contohnya tak boleh kena air, atau tak ada air, jenazah tak boleh kena air, contoh bakar orang tak, letung ke mana, orang tak air sebab lagi jadi acuh lah. Jadi ditayamumkan sahaja. Maka kena pastikan dulu jenazah itu telah dimandikan. Kena pastikan dulu, kena mandi dulu. Okey. Kemudian maka tafriq fa in waqa'a bi hufratin, kalau mayat itu jatuh dalam lubang, au bahrin, atau tenggelam dalam laut, jatuh dalam laut mati dalam lubang dan tak boleh akad lah ni. Kalau boleh akad apalah, boleh mandi. Jatuh dalam lubang tak boleh nak akad, ataupun lemah laut dak jumpa pasudah jenazah, dah macam mana ni? Wa ta'azzara ikhrajuhu, dan sukar untuk mengeluarkannya, wa tuhruhu, dan tidak mampu sukar untuk memandikannya, lam yusalla alaihi alal mu'tamad, maka tidak disembahyangkan atas jenazah atas qaul mu'tamad. Atas qaul mu'tamad. Jadi ini hak mu'tamadnya gitulah. Hatta tapi kita tengok dulu dalam masalah ni mu'tamadnya gitu, berdasarkan pandangan mazhab hukumnya gitu. Kerana tidak cukup syarat nak sembahyang. Syarat nak sembahyang tak cukup, maka tak boleh sembahyang. Sebab itu kalau tengok dalam kitab-kitab ada Syiah sebut tak, dia kata sini atau dinukilkan daripada Mughni, dalam masalah ni
menyatakan bahawa dak dia kata walladzakin alladzi talaqainahu an masyayikhina ma fil matni. Gitulah hukum berdasarkan kaul mazhab ialah tak boleh semayang sebab tak mandi. Namun hak tu hak muktamad, muqabil muktamadnya bahawa boleh mandi juga, boleh semayang. Ni biasa pegang, dia biasa orang fatwa ni lah. Berdasarkan kaedah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang mudah tidak akan gugur dengan payah. Jadi kita payah nak mandikan dan keluar mayat, cari mayat, tapi yang kita boleh buat semayang. Semayang kita boleh. Lagi pula kalau tak semayang ni macam rasa tak sedap. Ada macam flight MH570. Tak. MH370 bukan 570. Dah benda dah 570. Tu. Jadi orang hok hilang semua tu, jadi ke mana kita sebagai ahli keluarga supaya maknanya sebagai kita kata hadiah doa lah kita kepada si mati, maka hak muqabil muktamad dan kebanyakan mutaakhirin kata pandangan dia lebih cenderung kepada pandangan ni. Pandangan mana? Pandangan dia kata wal qalbu ila hadza amyalu. Pada hati dia sedap pada pandangan hak muqabil muktamad. Maknanya boleh juga disemayangkan walaupun tak boleh nak mandi. Jadi hak itulah biasanya apa nama ni di dalam masalah ini hak beramal ataupun orang yang banyaknya ialah buat pada muqabil yang muktamad. Tapi kalau ikut pandangan betul-betul kaedah mazhab, pandangan muktamadnya tak boleh semayang sebab tak mandi. Tapi tengok itu penting kita baca fatwa-fatwa atau tarjihat ulama mutaakhirin ni, kerana kadang-kadang pandangan mereka itu lebih berjijak kepada situasi dan keadaan. Nampak? Nampak dikata sini muqabiluhu la wajha li tarki salah li'anna al-maqsud min hadhihi salah ad-du'a wa syafa'atu lil mayyit. Bukan Imam Ad-Darimi dan selainnya mengatakan man ta'adzara ghusluhu sulliya alaih. Orang yang tak mampu dimandikan boleh disembahyang. Okey. Kemudian didatangkan hujah wa illa lazima anna man uhriqa fasara ramada aw akalahu sab'un lam yusalla alaih wala a'lamu ahadan min ashabina qala min dhalik. Dia kiyah kok mana dia kata andai kata orang tu kena makan binatang ataupun orang itu terbakar sampai jadi getong, debu abu, jadi abu. Dia kata tidak ada pun di kalangan ashab Syafi'i yang memfatwakan tak perlu semayang, bahkan disemayang. Jadi bila begitu dalam situasi itu pun makna pandangan ashab, dia kata la a'lamu ahadan min ashabina qala bidzalik, yang berpandangan kata tak perlu semayang, bahkan disuruh juga semayang kalau orang yang terbakar jadi abu getong ni ataupun kena makan binatang, maka dalam masalah ni pun samalah. Masalah ni pun sama. Tapi yang daripada qaul mazhab yang muktamadnya, pada asal hukum muktamad tidak boleh semayang, tapi pandangan muqabil mengatakan boleh semayang, dan itulah sebahagian ulama mutaakhiri memfatwakan dengan pandangan dibolehkan sembahyang. Dibolehkan sembahyang. Okey. Kemudian wa alla yataqaddama alaihi wallahu taala ala wa ala. Ada soalan? Kalau dia mari lewat. Dia mari lewat. Dalam masalah ini dia
Dalam masalah ini rasanya macam ada khilaf tak sini tak. Dia nak baca ikut susunan diri dia ataupun dia nak ikut susunan terimam. Kau ingat je kau ni? Ha? Mana ada orang ingat tak? Kalau awak mari lewat ni. Dia ada sebut dah belum ni kan? Bukan dia sebut dah. Dia ikut susunan diri dia ke? Dia ikut pada susunan terimam. Jika seseorang itu masbuk, ada tanda. Sudah silapnya kalau ada tu dia ikut susunan diri dia lah. Tapi tak pasti sama ada dia ikut susunan diri dia, lepas tu dia tambah lagi. Tambah sampai cukupkan 4 takbir. Cukupkan 4 takbir. Lagi ada soalan? Tengok balik, cek balik Tak ada. Okey. Setakat ni hak saya tahulah. Kalau kita dengarnya dia tak mandi, dia tayamum. Jadi tayamum lah, dia kira tayamum boleh lah ganti mandi. Hak tu tak ada masalah lah. Cuma isunya tayamum atas plastik tu tak apa kena sikit tu. Patutnya dia fikir balik SOP tu. SOP kena tu balik, kena teliti balik SOP. Ada ni? Ada. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.